Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Bayaran insentif penyertaan RM200 sebulan merupakan antara 4 insentif kepada pekebun kecil getah yang beralih kepada pengeluaran lateks melalui program insentif pengeluaran lateks. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pekebun juga akan menerima insentif bulanan pengeluaran lateks berjumlah RM2 sekilogram berdasarkan 100% kandungan getah kering. Kenaikan kadar cukai perkhidmatan dari 6 ke 8% tidak akan jejaskan kehidupan rakyat, tetapi kenaikannya beri semula manfaat kepada rakyat. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1, hasilnya akan digunakan bagi pelaksanaan subsidi bersasar dan tidak bersasar. Ia disalur menerusi inisiatif Payung Rahmah seperti sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan inisiatif pendapatan rakyat. Individu yang mengetahui wujudnya perbuatan penderaan seksual terhadap kanak-kanak tetapi tidak melaporkan kepada pihak berkuasa boleh didenda hingga RM5,000 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta 1972. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, dalam membendung jenayah itu penguatkuasaan agresif dan tegas akan dilaksana termasuk mendakwa individu terdekat menerusi Seksyen 19 Akta berkenaan. Kebanyakan pemohon taraf warga negara dalam kalangan warga emas gagal ujian penguasaan bahasa Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan terlalu fasih dalam bahasa asing antara kekangan yang dihadapi. Ujian penguasaan bahasa Melayu adalah antara syarat bagi pemohonan warga negara Malaysia. Markah lulus ialah 8, manakala tidak lulus 1. Ini perkembangan Sukan Para Asia Hangzhou 2022. Skuad renang negara cemerlang apabila menghadirkan pingat emas sulung negara dalam acara 100 meter kuat dada lelaki SB4. Saingan yang berlangsung di Pusat Akuatik Olimpik Hangzhou menyaksikan atlet renang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkifli meraih pingat emas serta berjaya mencipta rekod baru tamasya dengan catatan masa 1 minit 50.38 saat. Pingat perak milik perenang Cina Yin Wenhong, sementara atlet para renang negara Lai Like yang meraih pingat gangsa dengan catatan masa 2 minit 11.80 saat. Perdana Menteri mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk menyertai Perhimpunan Malaysia bersama Palestin di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil malam esok sebagai tanda solidariti negara bersama rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi mengenai perhimpunan itu menerusi catatan di Facebook. Menerusi poster yang dikongsi, perhimpunan dijadual berlangsung mulai 7.30 malam hingga 10.30 malam. Turut berkongsi poster yang sama di Facebook Menteri Komunikasi dan Digital. Pasukan Malbat 85010 yang terlibat misi pengaman di Lebanon selamat walaupun keadaan tegang di sempadan negara itu susulan konflik Palestin-Israel. Panglima Angkatan Tentera Malaysia mengesahkan penugasan pasukan Malbat 85010 ketika ini berjalan seperti biasa. Media antarabangsa melaporkan pertempuran babitkan kumpulan Hezbollah di selatan Lebanon yang bersempadan dengan Israel kian memuncak di sebalik konflik Palestin-Israel. Kutipan sumbangan di 3,000 masjid dan surau di Johor bagi membantu rakyat Palestin akan diserahkan kepada Tabung Kemanusiaan Bantuan Rakyat Palestin Johor Selasa depan. Esko Ahli Agama Islam maklumkan kutipan sumbangan selama 2 minggu itu akan berakhir Jumaat ini. Saudara, sebagai solidariti kepada masyarakat Gaza, Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama tidak terkecuali menyampaikan bantuan berbentuk sumbangan tunai dan barangan keperluan. Untuk perkembangan semasa, terus saja bersama Amin Fauzi di Pusat Pengumpulan Barangan Bantuan Kemanusiaan Palestin di Gudang Mapim, Sepang. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri, dan ketika ini saya berada di pusat pengumpulan barangan yang akan dihantar ke Palestin oleh Pertubuhan Global Peace Mission atau GPM dengan kerjasama Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Dan ketika ini seperti anda boleh lihat di belakang adalah barangan yang berjaya dikumpul dan seperti di belakang sana sudah memenuhi gudang ini yang kira seluas 1 ekar
yang sentiasa akan dipenuhi barangan yang akan dikumpulkan untuk disalurkan kepada rakyat yang terjejas di Palestin. Dan pada ketika ini Yang Amat Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sudi hadir untuk melihat sendiri antara barangan yang berjaya dikumpulkan termasuk daripada agensi Hal Ehwal Agama sendiri seperti Yapim yang berjaya mengumpulkan sebanyak 10 juta ringgit, Jawi sebanyak 7,250 ringgit, JAKIM sebanyak RM16,380 dan akan bertambah jika ada lagi NGO atau agensi yang akan turut sama membantu bagi mengumpul barangan bagi masyarakat yang terjejas di Gaza. Dan saya kira ketika ini hampir 1,000 orang telah syahid dan hampir 1 juta penduduk telah kehilangan tempat tinggal. Dan sama-samalah kita membantu selagi mana kita mampu sebagai salah satu solidariti sokongan kita kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza sana. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amin Lokasi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersiap siaga menghadapi musim monsun timur laut termasuk sekiranya banjir melanda di kawasan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman dan Dun Jepak. Ketua Pengarah GBPM berkata pihaknya telah bersedia sekiranya terdapat permintaan termasuk daripada Suruhanjaya Pilihan Raya bagi memastikan kelancaran PRK di kedua-dua kawasan berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan turut siap siaga hadapi monsun timur laut dengan 120 kawasan dikenal pasti berisiko banjir. Pengarah GBPM Negeri berkata masyarakat perlu peka dengan arahan pihak berkuasa dan berpindah ke PPS sekiranya diarah. FPM Kedah pula telah mengenal pasti 260 lokasi berisiko banjir sepanjang musim monsun timur laut, kawasan tumpuan Lembangan Sungai Kedah dan Lembangan Sungai Muda. Sehubungan itu, Pengarah FPM Kedah menasihatkan orang ramai berhati-hati ketika mengunjungi kawasan air terjun. Baik, di Perak 22 sekolah sedia dijadikan PPS sebagai menempatkan penduduk terjejas banjir. Esko Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan memaklumkan pihak sekolah juga disaran menyediakan pelan pergerakan penduduk terjejas. Secara keseluruhan, 1,052 lokasi dikenal pasti boleh dijadikan PPS sekiranya berlaku banjir termasuk sekolah. 7 empangan bekalan air dikenal pasti berisiko tinggi mendatangkan masalah sumber air kepada loji rawatan air LRA dan kawasan sekitar jika berlaku sebarang kegagalan fungsi empangan. Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara berkata, bagi mengurangkan risiko kerajaan negeri dicadang membangunkan takungan air pinggir sungai TAPS. Kempen kesedaran kanser reproduktif wanita atau WCare diperkenal LPPKN menyaksikan lebih 70,000 wanita jalani ujian saringan kanser percuma sejak tahun 2022. Inisiatif promosi saringan kanser cervix melalui ujian HPV DNA dan saringan kanser payudara menerusi ujian mammogram. Menurut pengerusi LPPKN, perkhidmatan saringan HPV DNA tersedia di semua 49 klinik Nur Sejahtera LPPKN seluruh negara, manakala saringan mammogram melibatkan kerjasama 50 pusat mammogram terpilih. 2,616 kes penipuan direkodkan di Johor dengan kerugian mencecah 166.3 juta dalam tempoh 9 bulan bermula Januari lepas. Menteri Besar mendedahkan angka itu sekaligus menunjukkan kes penipuan menjadi jenayah komersial tertinggi di Johor. Sehubungan itu, kerajaan negeri yakin dengan kredibiliti dan langkah yang telah disusun, agensi keselamatan dalam memastikan keamanan dan sebarang ancaman sentiasa terkawal. Makmal memproses dadah di Georgetown diserbu termasuk 4 individu tempatan ditahan. Sindiket aktif sejak awal tahun ini. 2 daripada suspek mempunyai rekod lampau kesalahan jenayah dan dadah. Turut disita 6 kenderaan serta barang kemas dengan nilai keseluruhan rampasan RM2 juta. 254 individu ditahan atas pelbagai kesalahan menerusi obstapis khas bermula 18 Oktober hingga semalam. Ia melibatkan 221 kes di bawah Akta Dadah Berbahaya 1992, Akta Racun 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985. Ketua Polis Kelantan berkata kesemua ditahan berusia antara 16 hingga 64 tahun. Dadah bernilai lebih RM660,000 dan harta berjumlah RM115,000 disita.
Baik, sepasang suami isteri antara 4 individu direman disyaki terlibat kes pecah rumah di Kluang. Ketua Polis Daerah berkata suspek aktif menjalankan jenayah itu sejak Ogos lalu dengan trak pikap yang disewa. Barangan curi dijual untuk membeli dadah. Semua suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah selain positif syabu. Seorang lagi suspek yang terlibat dengan kumpulan sama kini diburu pihak berkuasa. Dua pekerja kedai emas mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memuat naik foto iklan perasmian kedai emas oleh Tengku Bendahara Kelantan tanpa kebenaran. Tertuduh Aznizan Yusof dan Nur Asri Cik Husin didakwa menggunakan Facebook secara sedar untuk berbuat demikian pada 16 Oktober lalu. Kedua-duanya dituduh dengan niat menyakiti dan mengganggu institusi Kesultanan Kelantan. 23 November, sebutan semula kes. Semua ahli parlimen diingatkan tidak menggunakan perkataan kafir, Zionis dan Yahudi untuk melabel seseorang ketika perbahasan belanjawan 2024. Yang di-Pertua Dewan Rakyat menegaskan pernyataan berkenaan boleh mengeruhkan suasana, menyentuh sensitiviti, mengguris hati dan menggugat keharmonian negara. Ahli parlimen sepatutnya menunjukkan tingkah laku terpuji ketika mengetengahkan isu rakyat dan negara. Pelbagai bentuk kolaborasi dibincang negara yang mengambil bahagian termasuk Malaysia dalam Forum Media ASEAN China ke-5 di Nanning, China. Ketua Pengarah Penyiaran berkata, bagi RTM dan Guangxi Radio and Television, perbincangan telah bermula untuk menerbitkan pelbagai bentuk kandungan sempena sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China tahun depan. Akses pengeluaran bagi akaun fleksibel KWSP sedang dimuktamadkan. Timbalan Menteri Kewangan 1 maklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Rakyat bagaimana kaedah beberapa peratus daripada simpanan boleh masuk dalam akaun fleksibel belum lagi diputuskan, tetapi tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran ketika kecemasan. Datuk Seri Ahmad Mazlan turut maklumkan faktor peringkat luaran terus mendorong perkembangan melibatkan prestasi ringgit serta mata wang serantau. Faktor lain yang turut mendorong penurunan nilai ringgit pada tahun ini adalah jangkaan kadar dana persekutuan FFR Amerika Syarikat akan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Bank Negara Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya separuh daripada pembiayaan baru akan diselaras dengan sokongan iklim atau aktiviti peralihan sebagaimana Pelan Indo Sektor Kewangan Malaysia 2022-2026. Kabinet berkata, pada masa sama, Bank Pusat itu akan terus menyediakan persitaran dasar yang memudahkan industri, memajukan inovasi kewangan dan meninjau struktur kewangan baru yang diperlukan dalam memenuhi keperluan pembiayaan. Hari ini Israel terus menggila dengan mengebom kawasan berhampiran 3 hospital di semenanjung Gaza awal pagi tadi. Kemusnahan sebenar belum dapat dipastikan kerana lokasi itu masih terus dibedil. Serangan dilakukan berhampiran hospital Shifa dan Al-Quds di Gaza selain hospital Indonesia di utara. Pegawai Hamas menyatakan serangan Israel ke atas Gaza dalam tempoh 24 jam telah meragut sekurang-kurangnya 70 nyawa. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Himpunan Malaysia bersama Palestin akan diadakan esok bertempat di Aziata Arena Bukit Jalil bermula 6.30 petang. Orang ramai dijemput hadir dan digalakkan berpakaian putih. Kita ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan komprehensif. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.